Beralih ke laporan luar negara, dunia masih tidak sepakat tentang tindakan yang perlu diambil terhadap Syria. 5 ahli tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berbelah bahagi terhadap tindakan yang perlu diambil ke atas Syria berikutan tragedi di Ula Jumaat lalu. Rusia dan China sepakat menyatakan pendirian Moskow dan Beijing yang komited untuk tidak meluluskan sebarang campur tangan ketenteraan di Syria. Kedua-dua negara itu pernah menggunakan kuasa veto menolak draft resolusi Majlis Keselamatan berkenaan isu Syria Februari lalu atas alasan menghormati kedaulatan Damsyik. Namun fokus media antarabangsa tertumpu kepada Rusia kerana negara itu yang sebelum ini merupakan sekutu rapat Syria mula bersuara dan mengecam rejim Bashar al-Assad di atas keganasan yang mengorbankan 108 nyawa itu. 83 daripada mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Meskipun begitu, Rusia juga turut mempertanggungjawabkan kumpulan pemberontak berikutan pembunuhan beramai-ramai tersebut. Sementara itu, Presiden Obama berkata Amerika Syarikat tegas menolak sebarang campur tangan ketenteraan bagi mengelakkan krisis bertambah parah. Namun, Presiden Perancis François Hollande tidak menolak kemungkinan tindakan ketenteraan diambil ke atas Syria selagi ia mengikut garis panduan Majlis Keselamatan. Beliau juga berkata tindakan alternatif adalah lebih baik berbanding kekerasan. Hollande akan bertemu rakan sejawatnya Vladimir Putin bagi meyakinkan Moskow untuk mengambil tindakan terhadap Damsyik Jumaat ini. Kesemua ketua negara kuasa besar tersebut akan meneruskan perbincangan dalam pertemuan semasa sidang kemuncak. Kesemua ketua negara kuasa besar tersebut akan meneruskan perbincangan dalam pertemuan semasa sidang kemuncak G20 di Mexico bulan depan. Sementara itu, Wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Liga Arab Syria, Kofi Annan berkata, krisis di Syria sudah mencapai kemuncaknya. Beliau menyeru kerajaan Syria memberi kerjasama bagi menjayakan pelan keamanan dan mematuhi syarat genjatan senjata serta menghentikan sebarang bentuk serangan atau kekerasan. Kanada gempar apabila sebuah parti politik menerima bungkusan yang mengandungi anggota badan manusia. Pihak polis Kanada kini giat mencari pelakon porno Luca Rocco Magnotta yang dipercayai terlibat dalam kes pembunuhan kejam itu. Lelaki berusia 29 tahun itu dipercayai menghantar bungkusan berlumuran darah mengandungi kaki mangsa ke pejabat Conservative Party yang diketuai Perdana Menteri Stephen Harper Selasa lalu. Bungkusan kedua yang mengandungi tangan mangsa dan dialamatkan ke pejabat Liberal Party di Ottawa ditemui polis malam Selasa. Menurut laporan agensi, pihak polis percaya anggota badan tersebut adalah milik mangsa yang sama. Bagaimanapun, keputusan pemeriksaan masih belum diperolehi. Hasil siasatan, polis menemui tubuh manusia tanpa kepala di dalam sebuah bagasi di timbunan sampah berhampiran Pangsapuri Magnotta. Magnotta dinamakan sebagai suspek utama dalam pembunuhan itu dan waran tangkap telah dikeluarkan sekitar Kanada. Pihak polis juga percaya suspek dan mangsa mengenali satu sama lain dan pembunuhan kejam itu dirakam di dalam video. Mahkamah Jenayah Perang Antarabangsa mengenakan bekas Presiden Liberia Charles Taylor hukuman penjara 50 tahun atas kesalahan membantu dan bersubahat dengan pemberontak di Sierra Leone. Bekas Presiden Liberia berusia 64 tahun ini merupakan ketua kerajaan yang pertama disabitkan bersalah oleh mahkamah tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Hakim Mahkamah Khas bagi Sierra Leone menegaskan hukuman dikenakan menggambarkan status beliau sebagai ketua negara yang amat berkuasa pada ketika Perang Saudara antara 1991 hingga 2002. Namun, para hakim menekankan bahawa mereka tiada kes rujukan apabila memutuskan hukuman ke atas Taylor. Lebih 50,000 orang mati sepanjang Perang Saudara tersebut. Taylor akan menjalani hukuman di penjara Britain. Pendakwa rayanya Brenda Hollis berkata pihaknya juga mungkin akan mengemukakan rayuan. Taylor didapati bersalah atas 11 tuduhan. Taylor didakwa membawa berlian ke Afrika Selatan untuk dijual atau ditukarkan sebagai senjata. Assange diekstradisi.
Beberapa orang aktivis berkumpul di luar Mahkamah Agung Britain bagi menunjukkan sokongan kepada Ketua Wikileaks Julian Assange. Ini berikutan keputusan mahkamah itu meluluskan ekstradisi Assange ke Sweden di mana beliau menghadapi pertuduhan jenayah seksual. Penyokong Assange memegang poster dan sepanduk di luar Mahkamah Agung di London. Assange sendiri tidak hadir bagi pendengaran kes tersebut dan dilaporkan tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Mahkamah tertinggi itu membuat keputusan waran tangkap Eropah ke atas Assange sah di bawah Konvensyen Vienna. Di bawah Undang-Undang United Kingdom, hanya seorang hakim boleh mengeluarkan waran tangkap tersebut. Sehubungan itu, Peguam Assange mendakwa ekstradisi tidak sah kerana ia dibuat oleh seorang pendakwa raya Sweden. Bagaimanapun, hakim mahkamah memutuskan pendakwa raya mempunyai kuasa kehakiman menurut Konvensyen Vienna. Assange boleh merayu keputusan itu kepada Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah dalam tempoh 14 hari. Namun, tindakan itu tidak mungkin dapat menangguhkan perintah ekstradisi itu untuk tempoh yang lama. Detik 8 berehat sekali lagi, sekembali nanti berita sukan. Hoki Piala Sultan Azlan Shah 2012, Malaysia raih kemenangan pertama.